Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dimuliakan Allah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam Jumaat ini di Masjid Al-Istighfar dalam pengajian kitab Al-Hikam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah kita mulakan dengan kita baca mohon ampun kepada Allah Al-Istighfar. Ingat dalam hati kita, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah. Dan kita mengingati kembali akan kalimat tauhid kita, tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Dan kita ingatkan nama Allah dalam hati kita. Marilah kita khusyukkan hati kita, lupakan segala urusan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alil athhar ashabul abrajma'in wa ila hadratis sultan awliya wa salihin, Siri Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi barakati wa nafa'ana bi barakati. وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا رابط ناصر عفيف بن مسلم عبد القادر منصور الدين القادر جلال البغدادي شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فناصره ومعينه في الدارين هو الله واغفر لنا يا الله 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 الله
Allah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultanul Awliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Imam Ibn Atta'illah Skandari. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Arif Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad ya Sidi Syekh Ibn Atta'illah Skandari. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفاهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. Ya, alhamdulillah muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam pengajian kitab Al-Hikam yang kita sentiasa adakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, dalam pengajian kita Al-Hikam kita telah sampai pada muka surat yang ke 107 ya. Kita telah sampai ke muka surat yang 107 di mana kita telah sampai pada bab membicarakan tentang iaitu amalan-amalan yang di mana kita diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak ya. Jadi inilah tajuk kita, tanda diterimanya amal pada kalam hikmah yang ke-82. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang lepas kita telah mengatakan bahawa amalan kita yang kita lakukan mungkin pada zahirnya kita tak nampak apa-apa kelebihan daripada segi kelebihan para wali-wali Allah, karamah sebagainya. Tapi telah diterangkan oleh Tuan Pengarang kita Imam Ibn Atta'illah bahawa karamah yang paling besar sekali ialah kita istiqamah. Dapat kita beramalkan apa yang Allah Ta'ala perintah dengan ditinggalkan larangannya, dan wirid-wirid kita, zikir-zikir kita, bacaan kita, Quran kita, dan solat sunat tahajud kita dan amal-amal yang lain, istiqamah kita, itu merupakan karamah yang paling besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan balasan kat dunia ini kerana dunia ini balasannya hanya sementara. Kalaulah dibalaskan kat dunia, nanti besok akhirat dah tak dapat apa-apa lagi. Dan kalau dapat apa di dunia, hanya sekejap waktu kita hidup. Kita dah mati, dah habislah tinggal. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan balasan pada hamba-hambanya yang beribadat, yang taat padanya di yaumul akhirat, kerana akhirat itulah yang lebih baik dan kekal buat selama-lamanya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi setelah kita
mengetahui tentang hikmah di sebalik kenapa kita tak nampak apa-apa kelebihan daripada kita punya ibadat kita secara zahir, tetapi ada tanda pula kita punya ibadat tu diterima oleh Allah. Jadi jangan kita rasa, alah aku dah ibadat lah macam 20 tahun, 30 tahun ni, tak nampak apa-apa pun kelebihan. Kita rasa itu tak ada nampak kelebihan, kita rasa itu amalan tak diterima Allah dan kita tinggalkan. Itu adalah satu fahaman yang salah, yang tak betul, yang perlu dibetulkan. Maka sebab itulah Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala mendatangkan tajuk seperti mana yang kita sudah sebut tadi. Tajuknya ialah bahawa tanda diterimanya amal. Jadi apakah tanda yang diterima amal? Jadi kita beramal, kita tak nampak kelebihan dari segi mata benda. Tapi apa pula tanda yang diterima? Berkata Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Man wajada samarata amalihi. Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah tu mana hasil daripada amal ibadatnya di dunia, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah Ta'ala kelak, iaitu di akhirat. Ya? Jadi di sini apa yang disebutkan sini, siapa yang dapat merasakan rasa buah. Rasa ni macam mana kita nak kata kita rasa? Rasa ni kalau kita dapat makan, kita rasalah manisnya, lazatnya, ya. Itulah dapat kita rasa. Tetapi kalau sekiranya ibadat kita dapat rasa, betul dapat rasa. Rasa tu bukan daripada segi kita makan minum, tidak. Tapi rasa itu daripada segi kerohanian kita, daripada segi kebatinan kita. Maka dalam membicarakan tentang merasakan akan nikmat ini, Al-Imam Ibn Ajibah di dalam kitab yang lain pula mensyarahkan kitab hikam ini, beliau mengatakan bahawa rasa kemanisan ibadat itu dapat dirasakan dalam kita melakukan ibadat dan dalam melakukan taat dan kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan hati kita merasa sedap dan manis dan lazat bila kita bermuraqabah dengan Allah. Bermuraqabah tu maknanya hati kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita akan merasakan gembira dengan apabila dia dapat melihatkan akan rahsia-rahsia kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan alam-alam ghaib. Dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap manusia itu mengetahui dari mana tempat dia mengambilnya. Maksudnya daripada tempat dia beramal itu, Allah Ta'ala bukakan pintu amal tu dengan mendapatkan rasa kemanisan, kelazatan, kesedapan dia, kekhusyukannya, tak boleh nak gambarkan lah, ya. Begitulah dia muslim rahimakumullah, ya. Jadi tanda dalil yang dia itu mendapatkan rasa kemanisannya, maka bertambah rajinlah dia untuk mengerjakannya. Dulu dia buat solat tahajud 2 rakaat, sekarang dah tambah 4. Dulu dia buat 4 rakaat, sekarang dah tambah 6. Dulu dia buat 6, sekarang dah tambah 8. Dulu dia sembahyang tahajud, sekarang dah dia sembahyang sunat tasbih. Dulu dia baca Quran setengah, tak sampai 1 juz, setengah juz. Habis sekarang dah setengah juz, dah 1 juz. Alhamdulillah. Begitu juga pula selawat. Selawat dulunya dia buat 100 kali saya pagi petang. Sekarang dah 500. Dulu 500, sekarang dah 1,000. Alhamdulillah. Jadi pokoknya di sini dia nampak dia punya penerimaan amalan tu bila dia bertambah, merasa lazat, sedap, maka itu tandanya diterima. Seperti orang yang buka kedai, orang berniaga, kalau dia berniaga dia itu dapat kemajuan, orang pun datang, banyak customer. Jadi dia pun rajin datang ke kedai. Wah, pagi-pagi dia dah buka kedai. Kenapa? Kerana dia tahu dia punya kedai dia laku, laris. Jadi begitulah dia tuan-tuan, bagi orang yang ibadat ini, kalau sekiranya ibadat itu makin bertambah rajin, maka itu tanda bahawa amalan dia itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi di dalam membicarakan tentang alamat, tanda orang itu mendapatkan kemanisan ataupun hidayat yang di mana amalan itu diterima oleh Allah SWT, Allah SWT menggambarkan dia akan bertambah hidayatnya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah SWT menambahkan lagi bagi orang yang mendapat hidayat,
akan hidayahnya. Makna dia tu orang yang beriman dapat hidayat Allah. Tetapi Allah tambahkan lagi hidayahnya. Makin lagi kuat ibadah, makin lagi taat. Masya Allah. Kalau dulu sedekah sikit-sikit, sekarang sedekahnya Masya Allah. Alhamdulillah. Ya begitulah dia tuan-tuan, berkata Al-Imam Busairi dalam satu syairnya. Imam Busairi kata, apabila engkau merasakan hidayat itu dalam hati, maka bertambah rajinlah engkau untuk beribadat pada anggotamu. Masya Allah. Ya, sudah tentulah. Kalau hidayat itu makin bertambah, makin kuat lagi lah dia punya ibadat makin bertambah lagi. Kalau dulu solat tahajudnya itu mungkin setengah jam sebelum subuh, tapi sekarang sudah 1 jam sebelum subuh. Kalau dulu 1 jam sebelum subuh, sekarang sudah naik 1 jam setengah sebelum subuh. Makin banyak lagi tambah ibadatnya kepada Allah Ta'ala. Maka sebagaimana kalau sekiranya kalau kita lihat seseorang tu bertambah amal ibadatnya, maka itu sebagai satu tanda bahawa amalan dia itu amalannya diterima. Dan dia sudah mendapatkan hasil buahan ataupun hasil natijah daripada ibadatnya itu. Dan siapa yang kita nampak amalan dia itu terputus, maka itu sebagai satu tanda, na'udzubillah, amalan itu tak diterima. Kalau orang itu dia malas pergi ke kedai dia. Kerana apa? Alah, aku pergi kedai pun tak ada customer. Jadi, buat apa aku nak pergi awal-awal? Dulu dia buka kedai pukul 9, sekarang dia buka kedai pukul 10. Dulu buka kedai pukul 10, sekarang buka kedai pukul 12. Buat apa dah nak tunggu lama-lama kat kedai? Tak ada orang pun. Macam sekarang zaman COVID ni. Tak ada orang pun. Sudahlah, baliklah. Jadi, kalau orang yang beribadat pun macam tu. Dulu dia rajin datang belajar. Dulu dia rajin sembahyang sunat. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, baca Quran. Tapi sekarang dah kurang, dah makin lama makin kurang. Kenapa? Sebab dia tak dapat rasa kemanisannya. Dia tak dapat rasakan petunjuk hidayat Allah dalam hati dia. Jadi orang ni sebagai, na'udzubillah, sebagai tanda amalan dia tu tak diterima oleh Allah. Kalau amalan dia diterima, dia makin tambah rajin lagi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya, jagalah waspada ya. Kita boleh cek diri kita sendiri bagaimana keadaan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala dalam kita punya amalan ibadat. Taat kita kepada Allah SWT. Dan daripada tanda hatinya itu, iaitu, ini saya mengutip daripada kitab Ibnu Ajibah ya, kitab ini di dalam masyarakat kita hikam ya. Jadi mungkin tuan-tuan tak nampak dalam buku kita, tapi saya membicarakannya daripada kitab yang lain sebagai tambahan ya, sebagai penerangan ya. Dan daripada tanda lagi bahawa amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia merasa sedap dan manis dengan Allah Ta'ala dan merasa tawar dia dengan manusia. Dengan manusia ini, kalau nak tengok handphone, nak tengok cerita-cerita orang, nak dengar sandiwara, tak ada apalah. Tak rasa minat pun. Tapi kalau nak dengarkan syarahan, dalam handphone tu ada bacaan selawat, ada bacaan Quran, wah ada minat. Kenapa? Begitulah dia. Hati tu bertambah rasa kasih, sayang kepada Sang Pencipta dan merasa tawar dengan makhluk Allah. Makhluk Allah, apalagi dengan maksiat-maksiat. Nauzubillah min zalik. Dan demikianlah berkata Syekh Zarruq radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahawa selain daripada dia rasakan kemanisan dengan Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan baik ini bukan kehidupan makan minum, tidak. Itu zahir Allah Ta'ala beri pada orang kafir pun Allah bagi. Tetapi kehidupan baik itu maknanya hati dia reda, tenang. Hati dia itu tak ada susah fikiran tentang dunia, tak ada stres, ya. Dan dia itu senantiasa dapat memandang kepada Allah Ta'ala. Memandang pada Allah tu dalam arti kata, apa pun berlaku, dia pandang pada Allah. Ini semua kehendak Allah. Bismillah, Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Itu wiridnya Nabi Allah Khidir AS. Dengan nama Allah, Masya Allah. Tidak mendatangkan sesuatu yang baik, melainkan Allah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu yang menolak kejahatan itu melainkan Allah. Bismillah, Masya Allah. Makana min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah, Masya Allah. Tidak ada satu nikmat pun melainkan semuanya daripada Allah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah.
Tiada sesuatu pun dapat kita buat yang baik atau meninggalkan yang jahat, melainkan semua dengan kuasa Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang yang sudah dapat rasa kemanisan ibadatnya, dia akan dapat rasa manisnya dalam hidupnya. Hidupnya bukan manis tu dengan makan minum, tapi hidupnya tu dengan tenang, redha dengan apa yang berlaku. Sakit, Alhamdulillah, ini semua kehendak Allah. Dia tak ada gelisah dengan kerana sakit dia. Macam sekarang orang yang sakit, Ustaz, sakit saya, Ustaz, saya tolong. Yalah, awak sakit. Alhamdulillah, redha dengan Allah. Dah, kita berobat. Tapi bukan kita mengadu sana, mengadu sini. Tapi nak minta doa, tak apa, tak salah. Ya. Tapi jangan kita ada sikap yang itu merasa merintih, merasa kita susah dengan kita sakit. Itu hatinya tu belum lagi dengan Allah. Hatinya masih dengan dunia. Dia nampak pada zahirnya, dia tak nampak pada hakikatnya. Hakikatnya biar Allah bagi sakit tu menunjukkan nikmat Allah, sayang Allah pada kita, ya. Jadi kita sabarlah. Dunia kita sakit, kita susah, kita tak ada 1000 tahun pun, tak ada 100 tahun pun, ya. Kalau sakit banyak, cepatlah mati. Kalau dah mati, dah habislah, tak ada sakit lagi. Habis kita balik, kita jumpalah pada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia siapkan syurga untuk hamba-hamba yang solehin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan demikian juga daripada tanda orang yang mendapatkan pengkabulan amalan dia itu, bahawa dia itu akan merasakan kehidupan dia itu kehidupan dia itu sentiasa senang dan tak ada rasa susah gelisah. Senang tu dari segi mana? Bukan senang daripada segi harta. Senang dia dengan apa yang Allah bagi pada dia. Walaupun sedikit rezeki dia, walaupun sedikit pendapatan dia, tapi dia rasa senang. Dan dia punya ibadat dia makin bertambah. Dan dia tak nampak susah. Susah itu walaupun zahirnya orang kata susah lah, sakit lah, susah lah, COVID lah. Bagi dia tak nampak. Kenapa? Kerana dia pandang semua tu datang daripada kekasih dia. Kekasih dia ialah Allah. Jadi kalau Allah yang kekasihnya melakukan sesuatu, maka dia rasa gembira dengan apa yang dilakukan oleh Allah kerana Allah kekasih dia. Subhanallah, ya. Begitulah dia muslimin rahimakumullah, ya, kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, ya. Dan Allah SWT telah janji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah SWT akan melantik mereka di atas muka bumi jadi ketua-ketua. Ketua-ketua ini bukan mesti jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, Alhamdulillah. Tapi ketua juga dengan berarti makna mereka itu jadi ikutan orang ramai. Orang solehin, alim ulama, para awliya. Ya? Alhamdulillah. Dan demikianlah Allah SWT memberikan dia mereka kemanisan dalam hidupnya tanpa merasakan kepahitan dengan kerana mereka itu telah diterima amalan mereka. Maka dengan itu kita melihat apa yang telah disampaikan oleh kita punya tuan penterjemah kita, Ustaz Salim Bahrasi, yang di mana beliau telah menterjemahkan kitab bahasa Arab ini dan menambahkan lagi penerangannya. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan menerimanya dan merahmati rohnya. Katanya, buah dari amal ibadat di dunia ini ialah merasakan lazat manisnya amal itu, sehingga terasa sebagai nikmat yang tidak ada bandingnya. Nah, inilah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirasakan oleh para ahli-ahli ibadat, ya. Maknanya daripada buah amal ibadat di dunia ini ialah merasakan lazat manis yang amal hingga terasa sehingga nikmat yang tidak ada bandingnya. Maknanya rasa nikmat dalam ibadat ni rasanya sedap, lebih sedap daripada makan makanan. Kenapa? Sebab ia satu benda yang tak dapat nak dicerita dengan kata-kata, tapi hanya dapat dirasakan oleh orang yang mendapatkannya. Malam yazuq la yadri, kata pepatah bahasa. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Macam sekarang kita ni makan. Oh Ustaz, sedapnya, lazatnya makan durian ni, musangking ni. Kita tak makan, kita tak rasa. Macam mana? Tak boleh nak cakap lah nak macam mana. Kau makanlah sebiji baru kau tahu. Itu umpamanya macam tu lah ibaratnya tuan-tuan, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Nikmat ibadat ini lebih besar pada nikmat dunia. Nikmat dunia boleh dibeli dengan harta. Boleh dibeli dengan wang ringgit.
nak rumah, nak makan, boleh beli. Tapi nikmat dalam ibadat tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Dia hanya didatangkan oleh kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata tuan pengarang kita lagi, tuan penterjemah kita, Atabah Al-Ghulam berkata, saya melatih diri sembahyang malam 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmat bangun malam. Nah, ini tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang perlu kita tahu. Kadang-kadang orang yang beribadat ini dia nak instant, cepat. Dia baru sembahyang tahajud, baru mula baca Quran, ya. Dah seminggu, dah sebulan. Ustaz, saya dah amal ni tak dapat rasa apa-apa pun kemanisan lazatnya. Berapa lama? Baru seminggu. Berapa lama? Baru sebulan. Berapa lama? Baru setahun. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat sejauh mana keikhlasan kita, kejujuran kita dalam ibadat. Nah, di sini kita lihat bagaimana seorang kekasih Allah, Atabah Al-Ghulam. Beliau beribadat, waktu solat malam, solat tahajud. Bilakah beliau dapat rasakan kemanisan solatnya Allah, dapat rasa manis? Setelah 20 tahun beribadat tahajud setiap malam. Istiqamah tak tinggal. Selepas 20 tahun baru dapat rasa sedap, manis dalam solat tahajud. Ya Allah, dapat menangis air mata dia. Nah, itulah dia tu. Itu pun kalau kita lihat, dia ini zaman bila? Zaman tak ada televisyen, zaman tak ada handphone, zaman tak ada laptop, zaman tak ada FB. Itu pun 20 tahun. Kita ni sekarang dengan zaman laptop, FB, televisyen, Allah, susah. Nak sikit ibadat, ada bunyi handphone. Nak sikit ibadat, ada pula FB message. Ada Allah. Habis kalau mereka tu 20 tahun baru dapat rasa kemanisan. Kita, Allahualam. Yelah, kita punya harapan tu jangan sampai 20 tahun. Tapi jangan kita harapkan sangat. Kita ibadat kita ni, kita istiqamah kerana Allah. Kerana dia Tuhan, kita hamba. Dia jadikan kita dan kita akan balik pada dia. Jadi kita buat persediaan diri kita, istiqamah. Habis ustaz tak rasa apa-apa pun, tak rasa manis pun, sembahyang tahajud, tak rasa baca Quran pun tak rasa. Tak berteruskan saja. Kita teruskan. Kalau Allah bagi, Alhamdulillah. Habis ustaz kalau tak rasa apa-apa, tapi kalau tak rasa apa-apa, tapi adakah amalan kita tak diterima? Jawapannya, kalau kita istiqamah, itu tanda diterima oleh Allah. Seperti mana contoh saya buat tadi. Kalau orang itu tak diterima, dia pun rasa malas nak buat ibadat. Lama-lama dia tinggal. Sebab tak dapat sambutan dari Allah. Tapi kalau dia dapat terus istiqamah terus, insya-Allah itu sudah tanda dah Allah Taala terima. Cuma kurnian Allah secara dapat dirasakan dalam hatinya, dalam taat pada Allah, kemanisan kelazatannya, itu kurnia Allah. Kita pun tak boleh paksa Allah. Dan Allah nak beri kepada siapa, Allah beri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kurniaan, dapat rasakan kemanisan dalam amal ibadat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu pula kata Sabit Al-Bunani. Al-Bunani atau Bunani, beliau berkata, saya melatih membaca Quran 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmat baca Quran. Dia mengatakan dia melatih diri baca Quran. Ulama-ulama dulu, ini ulama tuan-tuan, Sabit Bunani ni seorang tabi'in, ya. Tabi'in tu maknanya dia berjumpa dengan sahabat. Dia melatih dia zaman dulu, tak ada apa interruption, tak ada apa-apa yang bergangguan. Tetapi dia melatih baca Quran 20 tahun. Lepas 20 tahun baru dapat rasa manisnya baca Quran, lazatnya baca Quran. Jadi gambarkanlah kita sekarang kita baca Quran, tak dapat rasa apa-apa pun, habis keadaan kita, dosa kita pun banyak. Tak apalah, teruskan istiqamah baca Quran. Jangan kita kata Allah tak rasa apa, sudahlah tak payah baca Quran. Jangan, itu maknanya nafsu kita sudah masuk, syaitan sudah masuk dalam diri kita. Na'udzubillah min zalik. Sabit Al-Bunani ni, beliau ni antaranya ialah orang yang kekasih Allah yang sungguh suka beribadat solat, ya, sehingga kan beliau ini pada setiap berdoa pada Allah Taala, ya Allah, andai kata kalau solat itu dibolehkan di dalam alam barzakh, itu dalam kubur, aku mohon padamu ya Allah agar aku dapat solat dalam kubur aku.
Masya Allah, nak solat dalam kubur. Begitu permintaan dia pada Allah. Dan berlakulah pada hari kematian dia. Setelah dia dikebumikan, maka mereka ini di negeri Mekah ataupun di Madinah atau tempat-tempat tertentu, kubur mereka tu bukan macam kita terus tanah diletakkan atas keranda mayat kat bawah. Tidak. Dia mayat tu dibaringkan dan kemudian lepas tu tak ada keranda, tutup tak ada. Kemudian ditutupkan atas dia tu, atas tu jadi macam kompartmen. Macam sekarang kita kubur kita pun macam kompartmen tapi ditembus tanah. Tapi ni tak ditembus tanah. Cuma ditutup atap dia dan atap dia tu ada pintu untuk diturunkan mayat. Itu saja. Masya Allah. Jadi apa yang berlaku setelah dikebumikan dia? Jadi orang-orang pun balik. Tapi ada seorang tu ternampak satu ketul batu daripada tempat pintu tu terjatuh. Jadi berlubang kubur tu. Jadi dia pun patah balik. Dia nak pergi tengoklah apakah yang batu tu. Dia nak ambil batu tu balik, nak letakkan balik. Tapi bila dia datang, dia tengok Sabit Bunani sedang dalam solat. Masya Allah. Dalam solat, dalam kubur, baru dikebumikan. Dia sudah bangun dalam solat. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Kerana permintaan itu jujur, ikhlas, Allah Ta'ala terima. Ya, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Berkata lagi tuan penterjemah kita, Abu Turab berkata, jika seseorang bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Dan apabila ikhlas dalam melakukannya, merasakan manisnya amal ketika melakukannya. Dan amalnya sedemikian sifatnya, itulah amal yang diterima dengan kurnia Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini ada 3 perkara yang disebut sini. 3 perkara itu apa dia? Pertama, tanda orang yang diterima amalannya, bahawa sebelum nak beramal tu, hati dia tu betul-betul niat sungguh-sungguh nak beramal. Kerana Allah sudah tentu. Ya, bukan, maaf kata, malas. Nak bangun tahajud, alah, macam malas. Nak baca Quran, malas. Bukan itu. Tapi dia ada kesungguhan. Nak tahajud lah. Nak baca Quran lah. Nak baca zikir lah. Dia ada kesungguhan. Itu satu. Sebelum dia beramal. Dan apabila dia beramal, maka dia beramal tu dengan merasakan keikhlasan dan dapat rasa kemanisan dalam amal dia. Dia baca sedap Quran, dia baca sedap zikir, dia baca sedap selawat. Kita yang beramal ni, berzikir, berselawat, cuba kita dapat perhatikan perbezaannya. Dalam masa kita zikir, kita dapat tenang, dapat sedap rasa ibadat. Tapi lepas pada zikir, kita sudah macam kecoh kita. Dengan kesibukan dunia, kita macam tak terfokus kita pada Allah Ta'ala. Memanglah, masa zikir kita fokus pada Allah. Dan begitu juga apabila dia sudah selesai daripada amalnya, ketika amal yang sedemikian itu sifatnya adalah amalan yang diterima. Jadi apa yang dilakukan sebelum solat, di tengah solat dan selepas solat, hati dia itu senantiasa mengharapkan pengkabulan daripada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita boleh semaklah diri kita. Ceklah amalan kita. Apakah kita dapat merasakan demikian. Ataupun sebaliknya, na'udzubillah. Kita nak mula solat tu rasa malas-malas. Nak bangun pun malas-malas. Dan begitulah pula ya. Dan begitulah pula apabila kita beribadat tu, kita melakukan tu dengan rasa macam terpaksa ya. Maka ini adalah merupakan satu kayu ukur untuk kita lah. Yang kita beramal ibadat ini supaya amal ibadat kita tu betul-betul mencari keridhaan Allah dan semoga Allah kurniakan kepada kita. Tapi kalau kita beribadat ni nak dapat kemanisan ibadat, itu satu perkara yang perlu kita perbetulkan pula. Ustaz, macam mana Ustaz? Kita ibadat kerana Allah. Nak mendapat keridhaan Allah. Kemanisan ibadat tu merupakan kurnian Allah. Bukan boleh dibuat, tetapi dia adalah pemberian Allah. Tetapi yang kita perlu lakukan ialah betulkan niat kita untuk mendapat keridhaan Allah. Itu saja.
Dan kemanisan ibadat tu Allah beri pada siapa yang sebab sebagaimana kita dengarkan tadi, hamba Allah yang beribadat 20 tahun beribadat tahajud baru dapat rasa kemanisan. Jadi kalau kita ibadat tak rasa manis, habis kita ibadat kita tinggal. Jangan, kita buat kerana Allah. Kemanisan tu merupakan kurnia Allah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, itulah petanda aku ni masih kotor, masih banyak dosa. Sebab itulah aku tak dapat rasa kemanisan. Jadi itu kita menjadikan sebab untuk mencela diri kita sendiri. Allahu Akbar. Begitulah pula berkata lagi Tuan Pengarang kita atau Tuan penterjemah kita, Al-Hasan berkata, Al-Hasan di sini maksud Al-Hasan Basri lah. Hasan Basri berkata, carilah manis amal itu pada 3 perkara. Maka bila kamu telah mendapatkannya, bergembiralah dan teruskan mencapai tujuanmu. Apabila belum kamu dapatkannya, ketahuilah bahawa pintu masih tertutup, iaitu ketika baca Quran, ketika berzikir, dan ketika sujud. Jadi ini 3 masa ni, baca Quran, zikir dan sujud. Andai kata kalau sekiranya kita zikir, kita baca Quran, kita sujud pada Allah, ya, kita dapat rasakan kemanisan. Kemanisan ini tak semestinya kemanisan yang berperingkat-peringkat lah. Kemanisan ini berperingkat. Kita nak kata pun susah. Wali-wali Allah, peringkat mereka tu sampai zuk ataupun rasanya tu sampai tenggelam dalam kemanisan tu. Tak rasa apa melainkan hanya Allah saja. Itu peringkat tinggi. Tapi peringkat rendah, walaupun kita tak dapat rasa kemanisan seperti itu, tapi dapat rasa nyaman, dapat rasa tenang, dapat rasa kita gembira dengan perbuatan kita. Itu sudah mencukupi. Yalah, itu untuk peringkat pertama. Itu sebab tandanya orang yang rajin lawan nafsu dia. Allahu Akbar. Baca Quran, waktu dia sujud. Kadang-kadang memang Allah bukakan dapat rasa, dah sedapnya sujud ni kau boleh tak nak angkat kepala. Waktu kita berzikir, waktu kita membaca Quran. Jadi ini 3 masa ni adalah 3 masa saat yang sangat-sangat yang Allah bukakan pintu rasa kemanisan dalam ibadat. Jadi kalau hamba tu tak dapat rasa, ialah kita tak kata Allah tutup, tapi kita rasakan kita ni masih lagi dosa yang banyak. Jadi ini juga rasakan diri kita rendah diri. Habis kalau kita dah dapat, kalau dah dapat, jangan pula terasa yang aku dah darjat dah tinggi, tidak. Tapi merasakan bahawa aku ni Allah Ta'ala kesian kepada aku. Aku sebenarnya tak layak pun dapat seperti apa yang aku dapat ini daripada kemanisan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rahman, terima kasih ya Rahim. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata lagi Tuan Pengarang kita, Tuan Penterjemah kita, ada pula yang menerangkan dan ada pula lagi tambahan penerangan, dan ketika bersedekah, iaitu selain pada baca Quran, berzikir dan sujud yang di mana kamu dapat rasakan manis ibadat itu sebagai tanda terima Allah, dan juga masa kita bersedekah. Jadi biasa kita bersedekah ni rasa senang hati gembira sedekah. Bukan rasa berat hati bersedekah, tidak. Ya, ketika bersedekah dan ketika bangun malam solat tahajud. Bila bangun malam solat tahajud, rasa gembira kita dapat solat tahajud. Maka sejak bilakah kau merasa telah mengenal Allah? Iaitu setiap kali saya akan berbuat. Ada pula menerangkan, ya. Ada pula yang menerangkan dan ketika bersedekah dan ketika bangun malam. Ini juga 2 masa yang kita dapat rasakan kemanisan. Dan ini satu soalan ni kepada seorang yang melakukan solat tahajud. Sejak bilakah kau merasa telah mengenal Allah? Iaitu jawapan dia, iaitu setiap kali saya akan berbuat pelanggaran terhadap ajaran Allah, dan saya akan merasa malu daripada Allah. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Maknanya kita dalam amal ibadat ini ada dia punya natijah dia. Natijahnya apabila kita dah betul-betul ibadat dengan ikhlas, dengan jujur kepada Allah, kita akan diberikan perasaan kita tu, kalau nak buat dosa, buat maksiat, ya Allah, Allah tengok aku, Allah tahu apa aku buat.
Ya Allah, bagaimana aku dapat makan nikmat Allah tapi dosanya aku buat pada Allah. Dia akan rasa malu kepada Allah. Inilah sifat orang yang beriman. Sebab tu Nabi mengatakan, fa'illam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu dah tak malu, orang kata muka tak malu, buatlah apa kau suka. Maknanya buatlah dosa, buatkanlah maksiat, buat apa kau nak buat. Kalau kau muka dia tak malu. Malu kepada Allah, kalau kau dah tak malu pada Allah, kau dah tak malu pada manusia, kau nak buat apa buat. Macam sekarang nak manusia sudah jadi macam sifat haiwan, na'udzubillah min zalik. Dah tak ada segan silu lagi nak offer diri untuk buat maksiat. Nak buat maksiat, ambil gambar lagi, bagi orang tahu yang dia buat perkara yang tak baik ini. Dah tak malu dah manusia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan ya Allah jauhkanlah kami dan anak cucu kami semua daripada berdosa dan maksiat zahir dan batin ya Allah. Dengan berkat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ya jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hasil daripada kita punya ibadat taat pada Allah, kita akan diberikan sifat rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mengenali amalan kita diterima oleh Allah Taala. Dengan beberapa tanda-tanda yang telah pun kita sebutkan tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kepada kita pintu pengkabulannya dan menerima amalan kita dan mengurniakan kita kelazatan kemanisan dalam ibadat dan diampunkan dosa-dosa kita dan diberikan kita petunjuk ke jalan yang diridainya dan istiqamahkan kita di atas amal yang soleh sampai akhir umur kita dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ sajalah untuk kita pada malam ini. Maaf sajalah dalam penyampaian saya, mungkin ada salah silap yang tak berkenan di hati, yang mana benar tu daripada Allah, yang mana salah silap tu dari kelemahan saya dan kebodohan saya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan daripada pengajian di Masjid Al-Istighfar. Marilah sesama kita menyokong masjid kita dengan kita menyumbang kepada akaun masjid yang ada di depan kita ni tuan-tuan ya. Jadi dengan itu saya mengundurkan diri dengan kita sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.